Assalamualaikum, hai. Hari ini cikgu akan share tentang novel tingkatan 3 Tawanan Komander Kaukasus karya Ruzaini Yahya. Novel ini mengisahkan tentang Farhani dan rakan-rakannya dalam usaha mereka untuk kembali ke pangkuan keluarga masing-masing dengan selamat setelah menjadi tawanan tentera Kumbang. Untuk hari ini cikgu akan share sinopsis bab 1, 2 dan juga 3. Okey, kita pergi kepada bab 1 dahulu. Sekolah dikejutkan dengan berita kehilangan Kim Yong yang merupakan anak hartawan di bandar ini dan merupakan pewaris tunggal kekayaan milik mendiang bapanya yang telah meninggal dunia. Farhani bersimpati dan bersedih atas kehilangan rakan sekelasnya itu, walaupun Kim Yong seorang yang bersikap angkuh dan sombong. Farhani dan rakan-rakannya menziarahi Puan Lee, ibu Kim Yong, yang sangat bersedih dan tidak henti-henti menangis atas kehilangan anak tunggalnya itu pada suatu petang untuk menyatakan rasa simpati mereka. Ketika Farhani dan rakan-rakannya tiba di rumah Kim Yong, terdapat juga beberapa orang anggota polis yang masih menyiasat dan mencari bahan maklumat untuk menyelesaikan kes kehilangan Kim Yong. Farhani dan rakan-rakannya melihat terdapat sebuah zoom mini kepunyaan Kim Yong yang dibina di pekarangan rumahnya yang menempatkan berbagai-bagai spesies kumbang yang pelbagai rupa dan warna. Seminggu selepas kehilangan Kim Yong, Farhani dan rakan-rakannya dan masyarakat membuat pelbagai andaian dan sebab atas kehilangannya itu. Setelah sebulan kes kehilangan Kim Yong, berita sensasi mengenainya semakin jarang diperkatakan kecuali Farhani yang masih tertanya-tanya dan mencari jawapan tentang misteri kehilangan rakan sekelasnya itu. Okey, ini untuk bab 1. Kita pergi kepada bab 2. Bab 2, Cikgu Salimah memahami kerana anak-anak muridnya yang sedang beralih emosi daripada zaman kanak-kanak kepada alam remaja. Farhani tidak suka suasana yang bingit dan bising. Farhani teringat akan suasana di rumahnya yang sunyi kerana hanya dia, ibu dan bapanya yang masih ada di rumahnya kini. Cikgu Salimah memberikan arahan kepada setiap murid tentang tugas masing-masing untuk menangkap serangga dan mereka dipecahkan kepada 4 kumpulan yang akan menangkap kumbang, pepatung, rama-rama dan juga belalang. Cikgu Salimah menegur sikap Haikal, Devnan dan Wei yang membuat bising dengan ketawa tidak berhenti-henti. Cikgu Salimah memuji Farhani yang rajin mengakses maklumat berkaitan kumbang dari laman sesawang. Haikal mengusik dengan menyangkal keupayaan Farhani dan ahli kumpulannya yang ditugaskan untuk mencari kumbang. Sementara itu, Farhani bertekad untuk membuktikan keupayaannya mencari kumbang-kumbang yang dikehendaki oleh Cikgu Salimah kepada Haikal. Mira pula bersemangat untuk mencari kumbang tanpa rasa takut. Ini untuk sinopsis bab 2. Kita pergi kepada sinopsis bab 3. Farhani menunggu kedatangan Mira Ciamil di pinggir dusun datuknya hampir setengah jam. Sementara menunggu kedatangan rakan-rakannya itu, Farhani bertindak dengan mencari kumbang lebih dahulu hingga akhirnya membawa langkahnya semakin jauh ke dalam kebun datuknya. Farhani memberanikan dirinya dengan menyelinap masuk ke dalam rumah lama untuk meneroka secara lebih terperinci keadaan di dalam rumah lama itu. Farhani mendapati rumah lama itu mengandungi tangga curam menuju ke ruangan bawah tanah, menyebabkan dia berasa teruja untuk menuruni tangga ke ruangan bawah tanah itu. Farhani merasakan adanya perubahan pada ketumpatan udara ketika dia berada di bawah tanah. Setelah dia menampak maju dan mundur antara ruangan perbezaan udara tersebut, Farhani dapat merasakan seolah-olah dia berada di ambang dimensi lain. Ketika Farhani melintasi dimensi baru itu, secara tiba-tiba muncul serakan cahaya dan kelihatan lembaga hitam bersaiz agam dengan mata kemerah-merahan yang merenung tepat ke arahnya. Untuk next pengajian, kita akan masuk kepada sinopsis bab 4, 5 dan seterusnya.